A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Di pertama-tamanya ahlan wa sahlan ikhwah, apa khabar semua? Azan bukan orang yang semangat-semangat macam. Tapi insya-Allah khair. Pertama sekali, syukur kita kehadrat Allah SWT yang limpah kurnianya kita dapat berkumpul. Dan Ana mengharapkan kita perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bukan perkumpulan jasadi saja semata-mata. Walaupun kita punya target kita adalah jasmani, tapi kita tu dititipkan dengan makni-makni roh. Kita berkumpul, biarlah kita ada roh kita sendiri, iaitu roh ukhuwah, kita ada roh Islam kita. Dan seterusnya, tak ingat. Suka untuk nak ingatkan sama ikhwah semua. Pertama sekali, sungguhnya Islam itu bermula dengan dagang dan juga akan kembali dengan dagang. Jadi maka beruntunglah orang yang dagang. So macam itulah, maksudnya permulaan Islam datang, orang melihat kita pelik. Dan pada masa akan datang, kita mengamalkan Islam, orang akan lihat kita pelik. So dari segi kita memahami Islam sebagai Islam yang secara hakiki, secara benar, bahawa Islam itu adalah Islam yang syumul, dan kita boleh melakukan ibadah di mana-mana saja, kita boleh melakukan apa saja kan. Hatta sehingga kan dengan syarat bertepatan dengan syariat dan juga mendapat redha Allah SWT. Dan itu kita sebagai ibadah. Dan juga sebelum anda mula ingin juga anda ingatkan yang pertama sekali, dunia yang kita berada sekarang ni hanyalah dunia sementara, dan sangat-sangat sementara. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW cakap, perumpamaan dalam mafhumnya, perumpamaan dunia ini hanyalah umpama seorang kerakib seorang pengembara karakibin. So seorang pengembara itu dia hanya berteduh sekejap saja. So di perteduhan itulah dia mengambil semangat, dia mengambil kekuatan, mengambil bekalan untuk perjalanan seterusnya. Dan gitulah kita umpamakan sebagai dunia. Kadang-kadang kita merasakan bahawa dunia kita ni dah lama dah. Kita hidup dah 20 tahun. Tapi sebenarnya benda tu hanya dah sekejap. Sangat sekejap. Contoh lah, kita boleh melihat kalau kita masing-masing nak naik flight kan. So kalau sebelum kita bertolak, so kita akan kumpulkan barang apa semua, stok-stok apa. Kalau ada Maggi, nak angkut Maggi sekali. Kalau dia nak angkut apa, kuali lah, batu lesung lah, tak ada contoh. So ada nak cili keringnya, ikan bilis ni, sebab benda ni tak ada kan. So macam tu lah kita nak mencari bekalan. So bila sampai ke sini, macam ni tak ada, macam tu lah, menyesal je. So bahkan di akhirat tu, kalau kita tak ambil bekalan sebanyak-banyaknya di sini, macam tu lah kita menyesal, dan lebih menyesal lagi kat sana. Jadi perlunya untuk kita mengaut sebanyak bekalan, mengaut sebanyak benda yang boleh untuk dijadikan bekalan di akhirat nanti. Jadi alhamdulillah wa syukurillah bahawa sungguhnya kita berada di hadapan ni dengan keadaan yang sangat sihat. Jadi kalau nak ikutkan, berapa banyak penyakit yang ada kat dunia ni? Sebenarnya lebih 7,000 penyakit yang boleh terkena pada orang yang sihat, kena pada kita kan. Tetapi dalam 7,000 tu, hanya 1,000 saja yang diketahui punca dia. Sebenarnya lagi 6,000 tu, 6,000 penyakit tak tahu punca dia sebab apa. Dan dia boleh datang bila-bila masa je pun. Jadi setiap pagi berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita masih dihidupkan. Kemudian kita masa-masa bersyukur lagi, alhamdulillah masih dapat berjalan. Dan sebab dalam hadis pun, dua nikmat yang selalu kita lupa, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Dan sebab tu sihat sakit tu kita rasa bila time kita sakit je. Nikmat sihat tu kita rasa time kita sakit je. Lepas tu memang tak ingat lah. Jadi sebab tu Rasulullah mengajar kita untuk sentiasa bersyukur, sentiasa ingat apa yang Allah beri pada kita kan. Jadi jadi pada pagi-pagi ni Ana suka tanya, Ana suka ingat kan tentang solat subuh ni, solat subuh. Dan di-highlightkan situ adalah solat subuh berjemaah. Dalam satu hadis Nabi maksud sini, ketika
ketika setiap Bani Adam itu tidur, maka syaitan akan membelenggu dia dengan 3 ikatan. So macam mana nak lepas dari 3 ikatan ni? Pertama sekali, bila dia bangun lalu berzikir, maka terlepas 1 ikatan. Yang kedua, jika berwuduk, terlengkap 1 lagi ikatan. So yang ketiga, jika solat maka terlengkaplah 1 ikatan. Jadi kita tengok nak bangun solat subuh berjemaah sebenarnya ialah satu lambang kekuatan bagi umat Islam. Kalau kita tengok kan, kalau di barat, kalau di negara-negara Eropah sana, mereka sebut nak pergi gym, nak angkat barang, nak angkat berat, nak makan pil tu, nak makan pil ni. Tapi dalam masa yang sama, dia isap rokok atau minum arak. So macam mana nilai sihat yang dinampak tu? Nilai kuat lah, kekuatan macam mana? So kekuatan yang kita tengok, mukmin kekuatan pada hakiki dia, pada hati dia, pada jiwa dia. So kalau nak bangun subuh tu tahulah macam mana susah dia kan. Lagi-lagi mesti sejuk salat toga dia, apa semua kan. So mukmin yang kuat, dia boleh melawan hawa nafsu dia, nak melawan kelopak mata yang sangat ringan kan, bandingkan dumbbell apa semua. Dia tanya Syafiq mana lagi berat. Jadi hadis Nabi lagi. Okay. Hadis Nabi lagi suka untuk nak ingatkan, barang siapa yang solat isyak berjemaah seumpama bangun mengerjakan qiyam separuh malam, dan barang siapa yang mengerjakan solat subuh secara berjemaah seumpama dia mengerjakan solat seluruh malam. Dia besarnya ganjaran yang diberi untuk solat subuh dan solat isyak berjemaah. So ada masa lagi dia di extend lagi pahala tu. Contohnya siapa yang lepas solat subuh jemaah mesti iktikaf lagi kat masjid sampai solat duha, maka ganjaran dia macam mana? Haji dan umrah tambah 3 kali sebut kan, 7 kali. Jadi berganda-ganda pahala kita. Lagilah kalau kita ulang setiap hari, kita buat setiap hari, kita ajak kawan buat yang sama, lepas tu kita buat time Ramadan, lagi berganda-ganda pahala lagi. Dan yang terakhir, anda suka ingatkan juga bahawasanya ada hadis dia cakap, kalaulah kamu tahu apa yang ada pada takbiratul ula, takbiratul pertama tu, nescaya kamu akan merangkak untuk pergi. Sebab besar pahala dan penting takbiratul ula tu. Jadi InsyaAllah sama-sama kita lepas ni baiki mana yang susah nak solat subuh, kita sama-sama ingatkan tak senang solat subuh. Kan nampak anak tak bangun subuh macam kejap bangun subuh, woi bangun, pada kita sekira dia kan. Jadi ajak ahli bait semua, ajak roommate, classmate apa semua solat subuh. Semoga mudah-mudahan dengan setiap amalan yang kita lakukan, kita mendapat pahala dari Allah SWT. Aku lihat qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.